Hari ini sangat banyak anak remaja yang mengamuk, mengeluarkan apa saja yang tersimpan semasa dia awal remaja. Menghina mak bapak, marah mak bapak, pukul mak bapak kerana ada rekod-rekod yang terakam dalam minda mereka bahawa mak bapaknya tidak layak di mak dan jadi ayah. Hari ini berdapat satu lagi kes, maknya menangis bercerita. Okey, apa inti ceritanya? Doktor, saya sangat sedih hari ini, semalam nangis sepanjang malam kerana anak saya kata apa? Saya menyesal beremakkan mak. Saya menyesal saya tak nak mengaku mak ni mak saya. Saya menyesal kerana mak lahirkan saya. Ayat yang membunuh semua kekuatan maknya. Itu sekali lagi, jangan kata anak pandai itu hebat dah. Kadang-kadang ada yang lagi pandai itu lagi pandai setannya, lagi besar setannya. Okey, sehingga maknanya kita kata apa yang diluahkan oleh ibu sebentar tadi yang mengatakan, doktor saya nak buat macam mana, saya sedih sangat bila anak saya kata saya menyesal beremakkan mak. Ini cabaran paling besar. Okay, cabaran paling besar, penderakaan paling besar. Sebab itu kata Allah, pesan redha Allah ada dalam redhonya ibu bapa. Kalau anak tak dapat redha ibu bapa, pusing satu dunia tak jumpa namanya bahagia. Pusing satu dunia tak jumpa namanya aman. Sebab itu kalau dia tak minta ampun balik dengan ibunya, insya-Allah anak itu akan jumpa sengsara. Ini yang kita ingat, kenapa tidak boleh maksiat, kerana dia boleh menjejas. Okey, apa yang kita kata, selain tadi mukanya masam, maka muram, kemudian yang ke-8, okey, orang yang banyak melakukan maksiat ialah mereka-mereka yang apa kita kata, okey, tadi adanya sikap benci. Okey, benci yang demikian kental dalam hati kepada hati setiap makhluk. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Maknanya banyak sangat benci orang. Okey, sampai dia tak tahu siapa yang baik, siapa yang jujur, siapa tak jujur. Akhirnya dia kaku di tengah-tengah, kelang kabut, kerana dia benci, sikap membenci orang-orang yang menegur dia, membenci orang-orang yang menasihatkan dia, membenci benda-benda yang boleh mengganggu agenda dia. Maka orang-orang ini, kita kata, sikap benci yang demikian kental dalam hati setiap makhluk. Okey, maka Allah peringatkan dengan apa Nabi peringatkan al-hadis, kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi ini. Maknanya apa saja yang berlaku sama dengan kita, dengan orang lain, dengan jiran, dengan siapa-siapa yang berlaku, yang kamu menontonnya, kamu akan diangkat Allah jadi saksi. Tolong terangkan, kenapa tak bantu, kenapa tak nasihat, kenapa biarkan saja. Okey, ini itu kita katakan amanah yang kita kata Allah nak pegang, Nabi nak apa, kita kata Nabi pun nak pegang. Maka tolong bangun kekuatan bahawa kita katakan, okey, membenci makhluk. Orang yang banyak bercakap pasal dia, orang yang banyak nasihat kat dia, orang yang banyak tegur apa dia buat, itu yang dibenci. Maka orang yang melakukan maksiat banyak benci orang. Banyak benci orang, terutama orang yang tidak menyokong apa yang dia buat itu sebagai benar. Siapa tak berkenan, itu maknanya dia pun tak berkenan lah tu. Maknanya sekali lagi kita nak bangun kekuatan bahawa sikap kita di hati kita harus benar-benar jelas. Kita sebenarnya nak cari apa, sebenarnya nak buat apa. Okey, sebab apa? Apa kamu cakap, apa kamu buat akan disaksikan oleh Allah. Maka siapa yang disaksi, sahabat-sahabat adalah kita kata saksi-saksi bagi kalian. Anak-anak adalah saksi-saksi bagi kita. Okey, jiran-jiran adalah saksi-saksi kepada jiran-jirannya. Okey, itu yang ke-8. Okey, yang ke-9, ya Allah, orang yang terus kekal dalam maksiat, rezekinya disempitkan. Rezekinya disempitkan. Kalau patut dapat RM1, akhirnya dapat 10 sen je. Okey, sebab itu kita kata Allah bagi susah, kerjanya berat tapi gajinya sikit je. Okey, ada orang pusing-pusing tak tengok apa-apa yang dibawa, akhirnya terus dapat jumlah yang sangat yang dia idam-idamkan, contohnya. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan, kita kata orang-orang yang terus kekal dalam maksiat, rezekinya sempit, serba tak cukup, serba tak lengkap.
akhirnya mereka melakukan jenayah-jenayah yang namanya jenayah sosial yang boleh meruntuhkan negara. Misalnya rasuah ataupun perjudian dan sebagainya. Okey. Dan yang ya Allah, Pak suku. Akhir sekali. Okey, akhir sekali. Ataupun kita kata rezeki yang sempit tadi, kita melihat surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 66. Apa surah Al-Maidah? Surah Al-Maidah cakap, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rabb-Nya, nescaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Maknanya kalau mereka ini benar-benar mencintai Allah, rezekinya Allah turunkan dalam bentuk itu. Kalau nak nasi, turun nasi, nak lauk, turun lauk dan sebagainya, dengan bayaran yang sangat mampu dibayar. Maka kekuatan yang nak dibangun tadi kita apa? Kata-kata rezekinya disempitkan. Bila rezeki sempit, maknanya kerjanya keras tapi rezekinya sikit. Ataupun kalau dapat rezekinya banyak tapi cepat habis, tak berkah. Ataupun kita kata rezeki itu banyak guna untuk repair kereta. Sekejap aircon rosak, sekejap tayar pancit, sekejap apa katakan bateri kong, sekejap macam-macam. Bila Allah nak sempitkan, maknanya rezeki itu tidak jadi sebahagian daripada kita. Tak jadi sebahagian daripada yang mengembirakan, tidak jadi bahagian yang menyihatkan. Sebab itu sekali lagi teliti harta rezeki yang kita ada. Maka orang yang sempit rezekinya biasanya kedekut sebab dia nak dapat rezekinya sulit. Tapi kalau orang yang pemurah dengan Allah, Allah akan lambak semuanya kepada dia. Dia akan menjadi lebih baik hubungannya dengan orang lain kerana dia ada pangkal yang lebih besar untuk dikongsikan. Okey, itu kita kata rezekinya sempit. Surah Al-Maidah ayat 66. Surah Al-Maidah ayat 66, apa Allah kata? Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukumnya ada dalam Taurat, hukumnya ada dalam Injil, hukumnya ada dalam Quran, okey, nescaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Artinya Allah boleh bantu ke? Kalau kita ambil kisah Siti Maryam berada dalam mihrab, makanan-makanan datang darinya dari langit, makanan datang dari atas, tiba-tiba dah ada je. Sehingga Nabi Zakaria heran, ke mana kamu dapat ni? Ini buah ni dia musim panas, bukan dia musim sejuk. Tapi sekarang datang dia, buah dia musim sejuk, datang juga dia musim panas. Ini sepatutnya tidak terjadi. Maka kekuatannya, apa kita kata tadi, rezekinya disempitkan, susah kerjanya. Okey. Ini masalah-masalah negara. Contohnya zaman Nabi Sulaiman, bila disuruh menyembelih lembu, ditanya macam-macam, lembunya besar ke kecil, kuning ke tak kuning, hitam ke tak hitam, berbelang ke tak belang. Banyak sangat soalnya, banyak sangat, hampir-hampir mereka tidak mampu melakukannya. Jadi kalau kita kata kita kalau mampu, sebab pilihannya pilihan kita. Okey, bagaimana agaknya kita nak merasa bahawa rezeki saya lega dan lapang. Okey, kita boleh legakan pakaian, boleh pakai, tak pakai apa-apa pun masuk ke sungai, tak ada masalah. Tapi ingat balik, kita ni siapa, nak jadi apa, contoh siapa dan sebagainya. Okey, yang ke-10. Okey, habislah insyaAllah. Okey, adanya kemarahan Sang Maha Pengasih, nilai keimanan yang menurun dan turunnya musibah serta kesedihan. Ya Allah, sedihnya orang yang buat maksiat ini. Akhirnya Allah kata apa? Ya Allah, ya Allah, ya. Maka imannya makin kecil, makin lemah. Kemudian kita kata turun musibah serta kesedihan. Dia akan berjumpa yang namanya kesedihan, dia akan jumpa namanya musibah. Dia akan jumpa ujian-ujian yang lain, dia akan menangis banyak. Dan yang paling besarnya kita katakan, dia sudah, apa kita kata, menjadi orang yang dimarah oleh Allah. Maka kita kata adanya kemarahan Sang Maha Pengasih, artinya Allah sudah sentiasa marah dengan dia. Kerana nilai imannya menurun. Kadang-kadang anak kita susah nak solat, letih nak solat, macam-macam alasan 1001, namun memaksakan ini adalah perintah Allah yang kamu tak boleh cuaikan. Okey. Kemudian cuba kita semak surah Al-Baqarah ayat 90 yang ada kaitannya ada yang kemarah pengasih ni. Kerana itu mereka mendapat murka sesudah mereka mendapat kemurkaan.
dimarah dulu, akhirnya insaf, sedar, akhirnya dia mengubah prinsip, mengubah gaya hidup. Okey, maka kita bila kata surah Al-Baqarah, kerana itu mereka mendapatkan murka sesudah mereka mendapati kemurkaan. Okey, itu di antara 10 buah-buah yang harus kita petik, yang akan kita petik kalau sekiranya kita nak terjebak menjadi hamba yang sentiasa untuk melakukan maksiat, sama di depan, di belakang, di kiri, di kanan, sama ada diketahui atau tidak diketahui. Maka wahai ibu dan ayah, tolong simak. Apa keperluan anak untuk sekolah, cukup ke tidak dalam bagnya, jangan main tarik je bag tu. Okey, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan hari ini adalah perkongsian yang menamatkan satu lagi kehidupan, episod bahawa berjaya belum tentu, ataupun kita kata dapat keputusan cemerlang belum tentu berjaya yang baik. Oleh itu sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua yang sempat hadir, semua yang sempat buka Facebook. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini menjadi sebahagian dari sebab untuk kita terselindung dari api neraka. Dan juga kepada yang berkepala tinggi, kita kata akhirnya dia harus mampu membantu apa yang namanya harus mampu membantu semua kerja-kerja yang tidak menjejas orang lain. Maknanya kita kata ada pekerjaan yang kata nak basuh tandas. Kalau dia tak nak basuh tandas, maka dia belajar basuh benda lain. Contohnya, dia tidak boleh ada yang percuma. Kebanyakannya anak remaja nak duduk bersidai pakai handphone, tak nak bekerja dan sebagainya. Maka tugas kita ialah bantu dia berisyarat, kita kata berdialog dengan dia, berbincang dengan dia, apakah masalah utama dia yang sebenar. Boleh? Ni kekuatan yang nak diangkat. Maka sebab itu kita kata adanya kemarahan sama pengasih, nilai keiman yang menurun dan turunnya musibah serta kesedihan. Kalau kamu terus buat maksiat, mana pertama kamu dapat Allah marah, kamu jadi hamba yang dimurkai Allah. Kemudian nilai keimanan kamu turun. Nilai keimanan kamu turun, merosot semerosot-merosotnya, bimbang takut hilang. Okey? Dan turunnya musibah serta kesedihan. Hidup kamu tak lepas dari kemalangan, kesulitan, kesukaran, gangguan, dan yang paling banyak, semua gangguan itu membuat anda sentiasa berada dalam keadaan sedih. Kalau ini yang terjadi, maka itu adalah balasan-balasan, teguran-teguran dari Allah untuk kita meninggalkan apa yang dilarang dan membuat apa yang dibuat sahaja. Jadi sekali lagi, maka ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 90. Okay? Al-Baqarah ayat 90 yang bermaksud kerana itu mereka mendapat murka sesudah mereka mendapat kemurkaan. Kena marah, dia dapat kemarahan. Mereka dah marah, Allah pula murka, maka jatuh. Kata-kata apa? Sudah jatuh di tipuan tangga.